Ustaz, hakikat Muhammadiyah ni apa benda Ustaz? Kan? Apa masalah dia? Kan? Okey. Saya berterus terang lah ya. Konsep hakikat Muhammadiyah adalah konsep baru yang dipelopori oleh orang-orang seperti Ibn Arabi. Okey. Sebelum tu dah ada serpihan-serpihan dia, tetapi yang menjadikan dia satu teori yang cukup sifat, yang congruent, okey, an umbrella concept adalah Ibn Arabi dan aliran dia. Jadi bila kita bercakap tentang hakikat Muhammadiyah ni, kita kena rujuk kepada mereka. Kita jangan rujuk kepada orang lain, rujuk kepada mereka. Apa sebenarnya yang mereka nak sampaikan dengan hakikat Muhammadiyah ni? Jangan tengok Nudros. Tengok apa Ibn Arabi kata. Ibn Arabi kata sendiri, bukan saya buat fitnah. Kalau saya buat fitnah, tolong bawa hujah awak. Kata, Ustaz nak buat fitnah di sini. Okey, bawa. Kalau benar, saya akan tarik balik, saya akan minta maaf. Tetapi saya rujuk terus kepada Ibn Arabi. Apa yang mereka katakan tentang Al-Haqiqah Muhammadiyah ini. Baik. Sebelum saya masuk ke Ibn Arabi, saya nak bawa ta'rif dulu. Seperti yang ditarifkan oleh Asy-Syarif Al-Jurjani dalam kitab dia Ta'rifat. Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah adalah Al-Dhat ma'at ta'ayyun al-awwal. Saya ulang lagi sekali. Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah hiya Al-Dhat ma'at ta'ayyun al-awwal. Saya ulang lagi sekali. Ini bukan kata-kata saya. Ini seperti yang ditarifkan oleh Asy-Syarif Al-Jurjani. Okey, dalam kitab dia Ta'rifat. Ta'rif yang sama, tak habis lagi. Wa huwa al-ismul a'zam. Dan Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah itu adalah al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Dengar ke tidak dengar? Are you listening? Dengar ke tidak ni? Ini bukan saya cakap. Al-Dhat ma'at ta'ayyun al-awwal. Hakikat Muhammadiyah adalah Zat Allah. Zat siapa? Zat Allah. Ma'at ta'ayyun al-awwal. Pada dataran yang kedua. Ni nak kena belajar berkenaan dengan martabat kewujudan. Degrees of existence. Okay? Ataupun the degrees of tajalli of Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang cinta pada Nabi, awak tak boleh diam bila baca statement-statement macam ni. Ini ke Nabi kita? Al-Dhat ma'at ta'ayyun al-awwal. Saya tak nak menjelaskan lebih panjang. Saya dah jelaskan sebelum ini dalam video-video saya berkenaan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad dan sebagainya. Hakikat Muhammadiyah ni Zat Allah. Okey, kena ingat benda ni. Wa huwa al-ismul a'zam. Dan hakikat Muhammadiyah adalah nama Allah yang paling agung. Baiklah, itu Syarif Jurjani je Ustaz. Okey, awak tak nak pakai Syarif Jurjani, kita pergi kepada Al-Kashani. Al-Kashani adalah satu nama besar dalam aliran yang meneruskan aliran Ibn Arabi. Macam mana ditarifkan Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah? Tengok. Al-Kashani, Abdul Razak Al-Kashani, dalam kitab dia Istilahat As-Sufiyah, dia ta'rifkan hakikat Muhammadiyah ni sebagai apa? Al-Haqiqatul Muhammadiyah hiya Dhat ma'at ta'ayyun al-awwal falahul asma'ul husna kulluha wa huwa al-ismul a'zam. Sama. Okay, hakikat Muhammadiyah adalah Dhat Allah ma'at ta'ayyun al-awwal, dalam ta'ayyun yang pertama itu. Okay, dia dataran yang pertama dia panggil la ta'ayyun, lepas tu ada ta'ayyun. Falahul asma'ul husna, dan baginya, bagi hakikat Muhammadiyah itu al-asma'ul husna kullaha. Semua asma'ul husna adalah untuk al-haqiqah al-Muhammadiyah. Saya nak tanya, ni Nabi Muhammad ke? Semua asma'ul husna adalah untuk hakikat Muhammadiyah. Wa huwal ismul a'zam. Ini Kashani pun cakap benda sama. Dan dia adalah nama Allah yang paling agung sekali, hakikat Muhammadiyah. Berapa ramai orang yang sebut hakikat Muhammadiyah ni, tapi dia niatkan Nabi SAW. Tapi konsep asal yang dibawa oleh golongan sufi falsafi seperti Ibn Arabi, Al-Kashani dan sebagainya, dia merujuk kepada Allah. Dia merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, ada mungkin yang akan kata, Ustaz tak faham. Konsep hakikat Muhammadiyah ni bukan merujuk kepada Nabi.
dia dipanggil Muhammad tu ada nama saja, bukan pada sosok Nabi Muhammad SAW. Jangan berbohong dengan saya. Okey, jangan berbohong dengan saya. Kita bukan sebarang-sebarang sembrono buat tuduhan seperti itu. Hakikat Muhammadiyah ni berkait dengan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bagi ke Al-Insan Al-Kamil yang dibawa oleh Al-Jili. Ni bagi yang nak faham kenapa Ustaz Nur ni sibuk sangat isu Al-Jili kan. Sebab benda ni besar. Benda ni besar. Kita nak masuk dalam lubang yang sama, Kristian dah masuk. We are going in ataupun dah masuk pun sebenarnya. Kemudian Al-Kashani menyambung, Al-Ismul A'zam huwal Ismul Jami' li Jami'il Asma'. Isim A'zam itu, nama yang paling agung adalah nama yang merangkum semua nama-nama. Wa qila, dan dikatakan huwallah. Dikatakan bahawa hakikat Muhammadiyah itu Allah. Li'annahu ismu dzatil mawsufati bi jami'is sifat. Kerana dialah zat yang disifatkan dengan semua sifat. Ini bagi pandangan mereka. Bagi pandangan sufi falsafi, semua sifat boleh diberikan kepada Allah. Bahkan sifat-sifat yang hina pun boleh disebabkan kepada Allah. Yes, we have evidence for that. Mereka kata benda ni sifatul muhdathat, kan, perkara-perkara yang mazmum aqlan wa syar'an, sifat-sifat yang hina secara akal dan secara syarak boleh juga dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai al-musamma bi jami'il asma. Dia yang dinamakan dengan semua nama. Apa benda ni? Ni cerita siapa ni? Cerita Allah, cerita Nabi Muhammad, ke cerita benda lain? Ke cerita aliran lain yang sudah menyerap masuk ke dalam agama Islam kita? Walihadha tulaquna al-hadra al-ilahiyah ala hadrati zat ma'a jami'i al-asma. Ni kalau saya jelaskan panjang lebar ni, dia menjelaskan apa yang telah dijelaskan tadi. Okey. La ilaha illallah. Begitu jugalah yang ditakrifkan oleh Al-Minawi, okay, dalam At-Ta'arif. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada Ibnu Arabi. Okey. Kepada Ibnu Arabi. Sekejap Ini dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah, jilid 1 muka surat 184. Qala ta'ala mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Ni dia tengah nak jelaskan, so-called jelaskan ayat dalam surah An-Nur. Fashabbaha nurahu bil misbahi falam yakun aqraba ilayhi qabulan fi dhalika al-haba' illa haqiqah Muhammad. Okey. Sekarang ni Ibn Arabi dia kata al-haqiqah al-Muhammadiyah al-musamma bil aql. Dia nak dakwa bahawa hakikat Muhammadiyah ni adalah konsep logos dalam falsafah lain. Dalam Futuhat Makkiyah juga, jilid 1 muka surat 146, dia kata wa kadzalika al-maf'ul al-ibda'i alladhi huwa al-haqiqah al-Muhammadiyah indana wal aql al-awwal 'inda ghairina. Nampak tak? Dia samakan, dia kata kami panggil benda ni, al-maf'ul al-ibda'i ni adalah hakikat Muhammadiyah. Kami panggil hakikat Muhammadiyah. Kami ni maksud dia ahli sufi falsafah Islam. Wal aql al-awwal inda ghairina. Tetapi bagi selain kami, iaitu golongan ahli falsafah agama-agama lain, mereka panggil the first intellect, al-aql al-awwal. Nah, ini cerita apa ni? Cerita apa al-aql al-awwal ni tiba-tiba ada kaitan dengan hakikat Muhammadiyah? Sebab tu ramai orang yang ikut maulid, baca qasidah, dia baca kitab-kitab ini, maulid ni, dia jumpa perkataan hakikat Muhammadiyah, Nur Muhammad. Berapa ramai yang duk tanya syekh dia? Berapa yang tanya, ni apa maksud dia? Mana sandaran ini? Kan, tak kira lah kitab berzanji ke, ba'i ke. Mereka ulama, mereka manusia, mereka boleh silap. Saya bukan nak kata mereka nak sesatkan manusia. Tapi kita bertanggungjawab ke atas akidah kita. Kita baca qasidah, kita baca yang tertulis kat dalam buku-buku ni, kita kena tanya, siapa yang cakap ni? Mana dia dapat benda ni? Betul ke Nabi ajar benda ni? Betul ke Allah Subhanahu Wa Taala ajar benda ni? Kita kan umat Islam. Kita bukan agama lain. Kita umat Islam. Umat Islam ni agama dia terjaga. Quran dengan sunnah terjaga. Tapi kita tak semesti terjaga.
Jadi cara kita nak jaga diri kita, kita kena pastikan apa yang kita dapat tu betul ke daripada Allah, betul ke daripada Nabi SAW. Ni Ibn Arabi terang-terang cakap, ini al-aqlul awal inda ghairina. Ini dah masuk cerita apa ni sebenarnya. Okey. Lepas tu, ni Futuhat Makkiyah juga. Tengok, dengar apa Ibn Arabi kata. Kalau tak nak dengar daripada saya, tak ada masalah. Dengar apa yang Ibn Arabi kata. فكانت هذه الأسماء الإلهية على هذا الإنسان الكامل أشد مطابقة منه على المسمى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saya yakin mereka-mereka yang tadi marah dengan saya, kalau dia baca statement ni, dia akan marah dengan Ibn Arabi. Dia takkan marah dengan saya. Dia akan jadi pelik sekejap. Betul ke ni? Tolong periksa. Saya ulang lagi sekali, bagi siapa yang boleh cek dalam bahasa Arab. فكانت هذه الأسماء الإلهية على هذا الإنسان الكامل أشد مطابقة منها على المسمى الله. Sesungguhnya nama-nama Tuhan, nama-nama ketuhanan lebih sesuai, lebih melekat, lebih kena diberikan kepada insan kamil berbanding Allah itu sendiri. Saya ulang lagi sekali. Sifat-sifat, nama-nama ketuhanan, Asmaul Husna semua tu, dia lebih kena, lebih tepat dikenakan kepada Al-Insan Al-Kamil, iaitu penjelmaan hakikat Muhammadiyah, berbanding Allah itu sendiri. Maksudnya nama-nama Allah tu lebih sesuai diberikan kepada hakikat Muhammadiyah, lebih sesuai diberikan kepada insan kamil berbanding yang dipanggil Allah itu sendiri. Ni cerita apa ni, wahai sahabat-sahabat sekalian? Ini ke yang Nabi kita tinggalkan untuk kita? Ini ke Mahajjatul Bayda yang Nabi tinggalkan untuk umat Islam? Inilah yang Nabi ingatkan, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Jangan kamu melampau-lampau mengagungkan aku seperti mana golongan Kristian itu melampau-lampau mengagungkan Nabi Isa, anak Maryam. Inilah dia. Kalau ini tak over, saya nak tanya, apa lagi yang over? Ini dah memberikan Nabi sifat-sifat Tuhan. Semua nama Tuhan diberikan kepada Nabi sekarang ni. Paling tidak tanyalah, jumpa guru awak, tanya, mana datang konsep hakikat Muhammadiyah ni? Dan bila anak murid tanya, janganlah marah. Kamu ni, ingat kamu ni Nabi ke? Tak boleh ditegur. Guru-guru, syekh-syekh, maulana-maulana, kamu bukan Nabi. Kamu pengikut Nabi SAW. Jadi bila anak murid tanya, bila ada orang persoalkan, jawablah. Jawab dengan ilmiah. Makin kamu marah, makin kamu emosi, makin kamu kalah. Ini sunnatullah. Nak lawan dengan kekuatan yang lebih besar, iaitu lawan hujah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau betul kamu yakin ini datang daripada agama Allah, ini datang daripada Nabi Muhammad SAW, bangkit dan pertahankan. InsyaAllah Allah akan pertahan kamu. Tapi saya yakin ini bukan daripada Allah, ini bukan daripada Nabi SAW. Ini datang daripada falsafah. Ini datang daripada akidah agama-agama lain yang telah cuba diseludup masuk ke dalam akidah umat Islam. Inilah juga akidah logos yang telah merosakkan agama Kristian. Inilah juga akidah logos yang telah masuk ke dalam agama Kristian. Saya dah jelaskan banyak tentang akidah logos. Bahkan ada lagi satu term dipanggil sebagai homoousion. Adalah satu terma yang tak berbeza dengan konsep logos dan konsep hakikat Muhammadiyah ini. Seperti mana Nabi Isa dituhankan oleh golongan Kristian dengan falsafah ini, umat Islam juga telah termasuk dalam perangkap yang sama, sehingga hampir-hampir, kalau tidak pun, hampir-hampir telah menuhankan Nabi SAW. Dan saya yakin ada yang telah sampai menuhankan pun tanpa dia perasan. Tanpa dia perasan. Dia dah sebut benda-benda tu, tapi mungkin dia tidak iktikadkan. Mungkin cara itu Allah selamatkan dia. Tapi jangan main-main. Jangan main-main. Jangan bersembunyi di sebalik cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Nabi, tapi langgar agama Allah, langgar agama Nabi, tanpa segan, tanpa silu dan tanpa adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh sampaikan cinta kepada Nabi, tapi Nabi redha tak dengan cinta kita? You can love your pasangan, you can love your wife, you can love your husband, tapi cara awak mencintai isteri awak ke, ayah awak ke, mak awak ke, dia redai atau tidak? Kita tahu semua orang ada benda yang dia tak suka. Kita kata kita sayang dia, tapi kita buat benda yang dia tak suka. Sayang ke tu? Cinta ke tu? Dan kita takut Nabi tak redha dengan kita. Tak takut ke? Tak takut ke?
Adakah kita ingat semua orang yang cinta Nabi itu, Nabi akan redha dengan dia? Adakah kita asyik nak mengulang hadis al-mar'u ma'aman ahab? Kan? Seseorang itu akan bersama yang dia cintai, akan dibangkitkan bersama dengan yang dicintai. Ada syarat-syaratnya, sudah tentu. Kalau tak ada syarat, semua orang yang tak solat, tak puasa, tak zakat, dia cinta Nabi saja. Itu cinta ke sebenarnya? Orang yang tak melakukan syariat, orang yang tak ikut akidah Islam yang betul, tak mengamalkan syariat seperti yang mana yang Nabi ajarkan. Cinta ke itu sebenarnya? Bolehkah dia dakwa aku cinta Nabi? Ke cinta palsu itu sebenarnya? Jadi kita kena persoalkan diri kita. Kita tanyakan kepada hati kita masing-masing. Dan kita saling tegur-menegur lah. Kan? Ini kehebatan agama Islam. Bila ada orang yang membuat satu perkara yang bermasalah, akan ada orang yang datang menegur. Dan golongan Yahudi rosak sebab tak ada benda ni. Kan? Sebahagian orang buat mungkar, yang lain diam. Yang senyap. Sebab apa? Mungkin takut hilang kerja, mungkin takut orang hina, takut orang kutuk. Tapi mukjizat Islam ni, bila ada saja ajaran aliran yang sesat, insya-Allah akan ada orang yang akan bangkit. Entah daripada mana, entah dari ceruk mana dia akan datang dan dia akan kekang. Benda ni akan berterusan sampai hari kiamat, insya-Allah. Itu cara Allah selamatkan agama ni. Okey. Tengok. Ini dalam Tanbihat ala Uluwil Haqiqah Al-Muhammadiyah, jilid 1, muka surat 395. Ni tulisan Ibn Arabi juga. اعلم أن مرتبة الإنسان الكامل الذي لا أكمل منه من العالم مرتبة النفس الناطقة من الإنسان وهو سيدنا محمد الذي هو الغاية المطلوبة من العالم. Di sini Ibn Arabi jelas-jelas mengatakan bahawa insan kamil itu Nabi Muhammad kita, Sayyiduna Muhammad. Kan? Jadi bagi siapa yang dakwah hakikat Muhammadiyah ni adalah satu konsep yang tak ada kaitan dengan Nabi SAW, tak betul. Ibn Arabi jelas-jelas mengaitkan insan kamil itu Sayyiduna Muhammad. Dan insan kamil ini ada semua nama-nama Allah, ada semua sifat-sifat Allah. Dan dia lebih layak menerima nama-nama Allah itu, nama-nama ketuhanan itu berbanding Allah itu sendiri. Saya tak tahu berapa banyak kali saya nak kena ulang statement ni untuk menggegarkan sesuatu dalam jiwa kita. Untuk buat kita betul-betul bimbang ni. Akidah apa yang aku bawa ni? Akidah apa yang aku pegang ni? Apa hakikat-hakikat Muhammadiyah aku jumpa dalam buku-buku ni? Kalau akidah kita tak tergugah bila baca benda-benda macam ni, persoalkanlah keimanan kita balik. Betul ke kita cinta pada Nabi, atau kita cinta pada kumpulan kita? Atau kita cinta kepada guru kita? Lebih daripada kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim.